aktiviti 9.2. Jadi kamu boleh buka buku teks juga, aktiviti 9.2 ni, muka surat 148. Muka surat 148. Jadi sebenarnya eksperimen yang dah tunjukkan sini dah buat dah sebenarnya dekat aktiviti berapa, atau yang sebelum-sebelum ni ada ya, lebih kurang sama je. Yang mana kita nak kita nak mengkaji kesan pH terhadap aktiviti pepsin. Dia samalah yang ini ya. Sebab apa? Sebab kalau kita nak kaji pencernaan protein dalam sampel makanan, nak tak nak memang kita kena guna pepsin. Jadi dia lebih kurang sama sahaja. Jadi pepsin tu dia akan bertindak paling bagus sekali apabila bila keadaan pH dia berasid. Ya. Jadi dia punya tujuan ni, yang inilah mengkaji pencernaan protein dalam sampel makanan. Kemudian pernyataan masalah dia, apakah hasil tindakan pepsin terhadap protein? Hasil tindakan pepsin terhadap protein. Jadi protein dia akan dihidrolisis ataupun dicernakan jadi polipeptida. Hipotesis proses pencernaan protein berlaku dalam keadaan medium berasid dengan kehadiran pepsin. Jadi dia mesti dalam keadaan berasid. Pemboleh ubah dia dimanipulasikan adalah kehadiran pepsin dalam ampaian albumin. Bergerak balas kita ada ampaian keadaan dia keruh ataupun jernih. Kuantiti pepsin suhu 40 darjah Celsius. Ini kenapa suhu 40 darjah Celsius pula ya? Jadi jawapan ni adalah yang ini sahaja. Keadaan ampaian keruh ataupun jernih. Keruh ataupun jernih. Yang lain-lain ni tak kena ni. Kuantiti pepsin apa semua ni tak kena. Okey. Dia bukan bergerak balas. Bergerak balas ni kita tengok apa yang kita dapat lihat sahaja. Apa yang kita dapat lihat. Jadi keadaan ampaian sama ada keruh ataupun jernih. Kemudian kita ada yang dimalarkan, iaitu suhu, masa, isi padu larutan albumin, isi padu larutan pepsin. Kemudian ada radas dan bahan. Kita tak apalah yang tu. Jadi sekarang ni kita ada tabung uji A, kita ada tabung uji B, dan kita akan cuba panaskan air tu. Ni termometer lah, termometer. Dia sepatutnya tak boleh buat anak panah ya. Dia termometer. Jadi termometer akan memastikan suhu air itu 40 darjah Celsius ataupun 37 darjah Celsius lah. 37 darjah Celsius. Kenapa kena 37 darjah Celsius? Sebab enzim dia paling aktif, paling optimum sekali kesan dia apabila dalam keadaan suhu badan. Jadi tube A ni kita ada campur 2 ml pepsin tambah dengan 4 ml albumin dengan tambah dengan 3 drop ataupun 3 titis HCl. Okey, jadi maksudnya dia ada di sini HCl, albumin, pepsin. Kemudian yang B ni dia ada pepsin, albumin dengan sodium hydroxide. Okey, sodium hydroxide. Okey, jadi yang ini dalam keadaan berasid lah. Yang ini dalam keadaan beralkali. Okey, keadaan berasid, keadaan beralkali. Jadi kita tengok apa hasil dia. Dalam keadaan berasid, albumin tadi, ataupun putih telur tadi, daripada keadaan awal dia keruh, dia jadi jernih. Okey, tetapi bagi yang B ni, dia tidak ada asid, dia keruh, dia masih lagi keruh. Jadi maksudnya tidak ada tindak balas. Dia hanya ada tindak balas bagi ada campuran hidroklorik asid. Jadi apa perbincangan dia? Albumin ialah sejenis protein. Larutan albumin keruh kerana molekul albumin hanya terlarut separa dalam air. Okey, dia keruh sebab dia hanya terlarut separa dalam air ya. Setelah albumin dihidrolisiskan oleh pepsin, satu jangka masa, molekul yang lebih kecil dan mudah larut terhasil. Oleh itu, kandungan tabung uji A menjadi jernih. Sebab apa? Sebab dah ada hidrolisis berlaku, pencernaan berlaku. Jadi dia akan hasilkan molekul yang lebih ringkas berbanding dengan molekul asal dia yang protein tadi. Jadi dia jadi polipeptida lah. Polipeptida.
Okey, protein akan dicernakan oleh pepsin dengan kehadiran air ya. Dengan kehadiran air. H2O, dia akan jadi apa tadi? Polipeptida. Tabung UGA menjadi jernih. Dengan kehadiran natrium hidroksida ataupun sodium hidroksida, pepsin bertindak dengan sangat perlahan kerana medium beralkali tidak sesuai dengan tindakannya. Cerita tadi kan. Albumin dapat dicernakan oleh enzim pepsin. Enzim pepsin lebih aktif dalam keadaan berasid, kurang aktif dalam keadaan beralkali. Jadi ini adalah aktiviti 9.2. Mudah sahaja. Dah terang dah. Sebelum-sebelum ni dah ada cerita tentang benda ni. Jadi sebenarnya tak buat pun tak apa dalam lab. Okay? Sebab kefahaman tu dah ada dekat eksperimen yang sebelum ni, yang melibatkan kesan pH terhadap aktiviti pepsin. Dah buat tentang tu. Dia lebih kurang sama je dengan yang aktiviti 9.2 ni. Ya. Okey, itu sajalah untuk video ni.